Okay, tentukan panjang gelombang dan amplitude. Okay. So, kita tengok kat sini, ada berapa bahagian kat sini? Bahagian yang serupa. Dapat dua. Bahagian yang serupa. So, cikgu bacakan soalan semula. Tentukan panjang gelombang dan amplitude. So, 18 cm, kita tak boleh nak tentukan dia dengan kaedah panjang daripada puncak ke puncak ataupun daripada lembangan ke lembangan. Okay. Kemudian yang kedua, dia tidak beri nilai pada paksi X tu. So, kita tak dapat tahu. Okay. So, macam mana kita nak selesaikan dia? Kita tengok bahagian yang sama. Okay. So, yang ni. Okay. Bahagian yang pertama. Kemudian. Yang kedua. Kemudian. Yang ketiga. Okay. Yang ketiga. So, katakan, okay, kita letak label A ke C. Okay, A ke C. So, A ke C panjangnya adalah 18 cm. Mempunyai berapa bahagian yang serupa? Okay, very good. Ada 3 bahagian yang serupa. Okay. So, panjang setiap bahagian ni sama dengan? Okay, 18 bahagi 3. So, kita dapat 6 cm. So, panjang daripada titik yang ni adalah 6 cm. Dah selesai soalan? Dah menjawab soalan? Belum. Okay. So, panjang gelombang, ingat definisi dia. Okay. Titik ke titik yang sama fasa. Jarak antara dua titik yang sama fasa. Puncak ke puncak, lembangan ke lembangan. So, mana titik yang sama fasa? Okay. A ke sini. So, ada berapa dua bahagian yang sama? Ini pun 6 cm. So, panjang gelombang kita dapat 6 kali 2. Dapat 12 cm. Okey, selesai? Boleh faham? Boleh faham? Okey. Okey, kemudian amplitude. Okey, apa definisi amplitude? Seorang tolong definisikan. Definisi amplitude apa dia? Amplitude ialah sesaran daripada kedudukan seimbang. Very good. Okay. So, di manakah kedudukan seimbang dia? Kat sini. Okay. Titik keseimbangan. So, diberi jarak daripada titik keseimbangan ni ke puncak dan ke lembangan adalah 5 cm. Okey, 5 cm. So, 5 cm kita bahagikan dengan 2. So, dapat 2.5 cm. Okey, jelas? Jelas? Okey, baik. Soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Okay, suatu spring slinky digetarkan untuk menghasilkan gelombang membujur. Okay, gelombang membujur. Apa gelombang membujur? Dia punya arah perambatan selari dengan apa? Arah perambatan selari dengan getaran zarah. Okey, getaran zarah dia. Okey, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau kamu tolak spring slinky ini ke depan, katakan kita ada zarah pada point A. Okey, pada point A. So, zarah pada point A ni akan pergi ke depan, kemudian apa berlaku pada dia? Dia akan patah balik. Okey? Boleh?
Alright. So, soalan panjang gelombang bagi gelombang itu adalah, so kita nak cari apa dia? Panjang gelombang. Okey, panjang gelombang tadi apa definisi dia semula? Dua titik yang sama fasa. Dua titik yang sama fasa. So, mana kedudukan dia? Sini dia rapat, kemudian yang ni dia memampat, yang ni dia meregang. Kemudian titik yang sefasa dengan mampatan yang pertama kat mana? Di sini. Okey, so kita dapat kat sini satu panjang gelombang ataupun panjang gelombang yang pertama. Kemudian titik mampatan kedua pergi ke titik mampatan yang ketiga. Ini adalah panjang gelombang yang kedua. So, gambar rajah ini, pada gambar rajah ini kita ada dua panjang gelombang. Iaitu panjangnya 40 cm. So, untuk dapatkan satu panjang gelombang 40 cm bahagi 2. So, kita dapat 20 cm. Boleh? Boleh? Jelas Okey, soalan 3 dan soalan 4. Sebelum tu soalan 2 ada soalan? Soalan 2 ada soalan? Ada kekeliruan? Tak ada? Jelas? Okey, soalan 3. Okey, soalan 3. Okey. Dola, salin Dola. Boleh Dola, salin? Dah? Dola bangun dah ke? Ke tidur lagi? Bangun Cik Dola. Okey, seterusnya yang ketiga. Sebuah wisil menghasilkan bunyi pada frekuensi 400 Hz jika halaju gelombang ialah 600 meter per saat. Tentukan panjang gelombang bunyi. Okey, panjang gelombang bunyi. So, apa yang perlu kamu buat? Langkah yang pertama adalah keluarkan maklumat daripada soalan. So, diberi dalam soalan frekuensi sama dengan 400 Hz. Kemudian? Okey, halaju simbol dia? V, very good. Okey, 600 meter per saat. Okey, kemudian kita nak cari panjang gelombang sama dengan berapa. Okey, so take note. Kamu mesti tahu Hertz ini unit yang setara dengan dia apa? Frekuensi. Selain daripada Hertz, apa unit dia yang setara? Saat negatif 1. Very good. Okey, ataupun yang ni 400 saat negatif 1. So, selesaikan soalan dengan menggunakan rumus halaju gelombang. Apa dia rumus dia? V sama dengan F lambda. F lambda. So, V sama dengan 600 meter saat negatif 1. Masukkan nilai frekuensi. Okey, biasakan untuk tulis unit. Biasakan untuk tulis unit. Okey, supaya kamu tidak tersilap unit yang akhir. Okey. So, lambda sama dengan yang ini darab. Kemudian tukar tempat jadi bahagi. Okey. 600 meter per saat negatif 1 bahagi 400 saat negatif 1. Cancel out. So, tinggal 1.5 meter. Nampak? Unit akhir kita tahu. Dan bila kamu tengok unit bagi kuantiti fizik ini, iaitu panjang gelombang, nama pun panjang. Betul tak unit dia meter? Yes, betul. Okey? Sebab itu cikgu rasa nak wajibkanlah kamu masukkan dia punya unit dalam setiap pengiraan. Kalau bernasib baik, tahun itu teknik pemeriksaan sedikit loose, boleh dapat markah. Tapi pada kita, biar kita selamat.
Kan? Kau tak letak unit, confirm tak selamat. Contoh naik motor, tak pakai helmet, confirm selamat. Naik motor pakai helmet, tak tentu lagi kita selamat kan? Accident boleh berlaku di mana-mana, tapi kita pakai helmet tu untuk keselamatan. Macam itulah analogi dia. Boleh? Alright, very good. Okay. Soalan 4. Okay, tentukan panjang gelombang bagi gelombang air tersebut. Ini cikgu rasa cikgu dah bincang. Betul? Betul? Okay. So, highlight dia kat sini apa? Setiap garisan ini mewakili muka gelombang. Okay, mewakili muka gelombang. So, garisan yang pertama pergi ke garisan yang kedua. Ini adalah panjang gelombang ataupun lambda yang pertama. Lambda 1. Yang ni lambda 2. Yang ni lambda 3. Kira lambda 4, lambda 5, lambda 6, lambda 7, lambda 8. So kita ada 8 lambda dengan jumlah panjangnya 12 cm. So nilai 1 lambda iaitu panjang gelombang 12 cm bahagi 8. So kita dapat 1.5 cm. Okay? Boleh? Alright. Okay, jelas setakat tu? Okay, jelas. Very good. Okay, nombor 5, 6, 7. Ada soalan? Buat dah? Buat? Okay, siapa yang nak share? Ada yang nak share? Mei cikgu jemput seorang? Bidah lah Bidah. Oh, tengok tu. Suara je lah masuk, muka tak masuk lagi. Cepat. Come. Okay, so cikgu panggil nak murid cikgu. Cikgu. Perlu lah cikgu. Mestilah perlu. Halo guys. Wajib subscribe. Raja apa? Ada kan. Tapi jangan risau nanti cikgu tak edit. Dia aja dia. Okay. Soalan. Raja menunjukkan bentuk gelombang pada spring sedikit yang diketarkan pada frekuensi 8 Hz. Jadi, Semangat dia. Jadi, jarak tu dah. Dapat marah pada. okay, soalan yang pertama. Soalan pertama, dia tanya berapakah amplitude. Okay. So, amplitude apa? Amplitude adalah sesaran pada kedudukan yang seimbang. Sesaran apa yang tertinggal kat situ? Sesaran maksimum. Very good. Sesaran maksimum dari titik ke seimbang. Bah. Daripada puncak ke padam. Daripada puncak ke titik keseimbangan. Straight. Sini kah? Okay, mana dia? Sini kah? Tengok dia sampai ke bawah pula tu. Titik keseimbangan mana? Sampai sini. Sana saja. Buat anak panah. Anak panah. Okey, anak panah kat puncak satu. Tingginya. Dia betul-betul menjadi puncak. Alright. So, dia kat tengah-tengah tu. Okay, very good. So, amplitude adalah A kecil ke A besar amplitude? A kecil. So, A sama dengan A sama dengan A sama dengan 10. Oh, alah. 10 dia kata apa tu? 10 meter. Very good. Okay, 10 meter. 6 lah guys. Jangan lindung tangan dia tu. Okay. 10 meter. Okay, seterusnya soalan kedua. Panjang gelombang. Okay, panjang gelombang. So, macam mana panjang gelombang? Panjang gelombang. Okay. Di sini. Dapat cari yang tu? Ya.
Macam mana kau cari? Kosong bagi 2. Mana kau dapat nilai 2? Dia kan di sini. Di sini. Dekat di sini. Very good. Apa hal ke atas pula? Okay, daripada titik kosong pergi ke sampai 2.0. 2.0. Berapa kali panjang gelombang ada? 2. Very good. So, 2 lambda. Padang 2.0 dulu. 2 lambda sama dengan berapa? Jarak dia? 2.0. Lambda sama dengan 2 bahagi 2 bahagi 2. Dapat? 1.0 meter. Okay, kemudian halaju gelombang. Halaju gelombang C. Okay, atas sikit. Alright. Halaju gelombang V sama dengan apa tu saya? F lambda. V sama dengan F lambda. Sebut. Because V sama dengan F lambda. Alright, very good. Okay. So, V sama dengan V sama dengan frekuensi 8 8 Hz. 8 Hz darab dengan lambda 1.0 meter Okay. sama dengan 8 meter per saat negatif 1. Alright, very good. Betul? Double check. Halaju betul tak unit dia meter per saat? Betul. Okay? Alright, thank you. Terima kasih. Yang ini tu kenapa dia dapat 5? 5. Atau yang M Jawapan yang betulnya adalah 10. Jawapan tu yang salah. Okay, boleh? Okay, seterusnya cari nilai frekuensi. Okay, cari nilai frekuensi. Okay, sama juga macam tadi. Macam ni kita nak selesaikan frekuensi? Frekuensi. Okey, F sama dengan 1/T. Rumus dia adalah 1/T. Tempoh adalah apa? Masa yang diambil untuk satu ayunan lengkap. So kalau kita tengok pada gambar ini, berapa ayunan lengkap dia ada? 2. Okey, 2. 1. Ini yang pertama, yang kedua, 1 lagi. Okey? So, masa untuk satu ayunan lengkap adalah 2T sama dengan 1.0. Faham tak yang ni? Kenapa cikgu buat 2T? Okey. 2 ayunan lengkap. Okey. Kamu tengok MS. Apa maksud MS kat sini? Yes, masa. Cuba sebut. Apa MS tu? Halaju masa. Dia unit bagi tempoh. So, M ni apa? Meter. Semua meter. Meter tu unit bagi apa? Meter. Very good. Adakah meter unit untuk tempoh? Tidak. Refresh balik. Ini subtopik tingkatan 4 ni. Milisaat. Milisaat. Ingat? Dapat ingat balik? Okey. So, T sama dengan 1.0 milisaat bahagi 2. So, kita dapat T sama dengan 0.5 milisaat. Okey, 0.5 milisaat. So, frekuensi sama dengan F sama dengan 1/T 1 bahagi 0.5 milisaat. So, jawapan akhir. Macam mana nak buat jawapan akhir? 2 ms. Okey, darab dengan 1000 Susah macam tu ke? Ke senang? Bagi kamu susah ke senang?
Okey, siapa yang bawa kalkulator? Okey, keluarkan kalkulator masing-masing. Okey, pada kalkulator kita ada sudah beberapa simbol untuk imbuhan, prefix. Kamu nampak tak warna kuning tu? Pada nombor 7 ada M besar. M besar itu mewakili mega. M besar mega. G besar giga. Ingat tak yang cikgu ajar form 4? Kamu tengok sini. 3 gajah mati katak dan sempat minum Milo nenek punya. Nampak? Dia tak ada apa? Desi dengan senti saja. Yang lain ada kat sini. Okay, so apa yang kamu buat? Tekan je lah. 1 bahagi 0.5 shift. Huruf apa? M besar ke M kecil? M kecil. Magic? Magic. Oh, mengada korang so dapat 2000 Hz. Boleh? Boleh? Okey, soalan yang terakhir sebelum kita sambung. Gelombang membulat ini dihasilkan oleh pencelup sfera yang bergetar dengan frekuensi 5 Hz. Berapakah laju gelombang tersebut? Okey, now. Frekuensi diberi 5 Hz. Kemudian dia bagi maklumat kat sini apa? Panjang. Adakah dia bagi panjang gelombang? Tidak. Okey, dibagi panjang sama dengan 4.5 cm. So, kita kena cari dia punya lambda dulu. So, berapa lambda di sini? 1, 2, 3. So, 3 lambda bersamaan dengan 4.5 cm. So, lambda sama dengan 4.5 cm bahagi 3 sama dengan 1.5 cm. Okey, so gunakan rumus hal laju gelombang. V sama dengan F lambda. Tekan kalkulator sekarang. V sama dengan 5 saat negatif 1 darab 1.5 cm. So, kita dapat jawapan akhir 7.5 cm saat negatif 1. Selesai. Okey, boleh? Jelas